Anyone? Are you Wahid? Saya nak try. Okay, أحسنتي. شيزة الأزميرة. تفضلي مشكورة. Haza hazihi. أحسنتي. Ada lagi yang inti tahu? Zalika tilka. Macam dah tahu semua je. Dah pernah belajar kan sebelum ni, Syaizatul? Ya. Okey. So saya yakin sebenarnya pelajar-pelajar dah tahu dah Ismul Isyarat ni apa. Okey, tapi sebelum saya cerita lebih lanjut, syukran Syaizatul. Sebelum saya cerita lebih lanjut tentang Ismul Isyarat, suka saya nak tekankan dekat sini ataupun beri apa tu penjelasan taudihat dekat semua pelajar-pelajar. Okey. Tentang apa? Okey, tentang Ismul Isyarat ni sebab ramai sangat pelajar dia bila kita ajar, maksudnya bila proses PNP kan, kita pun ajarlah macam-macam lah tentang Al-Qawaid Al-Arabiyah, termasuklah Ismul Isyarah, Ismul Istifham, Ismul Mausul kan. Lepas tu ramai pelajar-pelajar dia dah, orang kata dah apa, dah lost. Ni masuk yang mana ni? Ni masuk yang mana? Okey. Sebelum saya cerita lebih lanjut tentang Ismul Isyarat, okey, lepas tu saya nak minta maaf terlupa nak mulakan dengan Ummul Kitab. Kita baca dulu Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, minta maaf semua dah lama tak online kan. Okey, saya kembali semula. Okey, bila kita cerita tentang Ismul Isyarah, saya dapatilah melalui observation saya, ramai pelajar dia dah tak tahu dah ini masuk kategori yang mana satu. Saya yakin pelajar-pelajar bila belajar sahaja bahasa Arab mesti dikenalkan dahulu tentang aqsamul kalimah al-arabiyah. Betul tak? Betul tak kelas? Aqsamul kalimah al-arabiyah, pembahagian perkataan dalam bahasa Arab. Tanqasimu ila thalathat aqsam. Siapa tahu? Yang pertama apa? Al, al-ismu. Lepas tu al-fi'lu dan juga al-harfu. Al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Saya yakin bila mula belajar bahasa Arab, belajar Al-Qawaid Al-Arabiyah, awak akan diperkenalkan dengan Aqsamul Kalimah Al-Arabiyah. Okey kelas, untuk yang mendengarkan saya sekarang, kalau rasa masih lagi belum menguasai tentang Aqsamul Kalimah Al-Arabiyah, tolong kuasai. Sebab bila kita dah belajar tentang Ismul Isyarah, atau Ismul Mausul ke dan seterusnya yang lain-lain lagi, Ismul Istifham ke, Dhamir ke, semua tu kita kena kuasai dulu yang paling basic tentang Al-Qawaid Al-Arabiyah, iaitu Al-Ismu, Al-Fi'lu dan juga Al-Harfu. Kalau awak perhatikan, awak tengok betul-betul awak dah belajar dah macam mana nak categorizekan kalimah, yang mana satu masuk kategori al-ismu. Kalimah yang macam mana masuk kategori al-fi'lu. Kalimah yang macam mana masuk kategori al-harfu. Semua tu awak dah belajar. Dan pastikan awak kuasai. Dan awak tengok betul-betul untuk tajuk al-ismu tu sendiri, di awal-awal tu awak akan belajar al-ismu tu sendiri ada dia punya anak beranak dia yang lain. Dia punya apa kita panggil pembahagian dia, aqsam ukhra. Dia ada pembahagian-pembahagian yang lain. Antaranya yang paling utamalah al-ismu min nahiyati an-naw, daripada kategori naw, jenis, iaitu al-mudzakkar wal muannath. Ingat tak lagi? Tolong ingatkan untuk bagi yang tak ingat. Okey, kena murajaah balik semula. Sebab ini paling basic dan paling-paling penting. Kita belajar apa pula, even Ismul Isyarah hari ni pun bersangkut paut juga dengan Al-Mudzakkar wal Muannath. Okey, lepas tu awak belajar pula kategori Al-Ismu yang kedua, Al-Ismu min nahiyati Al-Adad. Isim daripada kategori adat, bilangan. Ada berapa semua? Saya tanya, saya jawab. Okey, salah satu aksam. Saya tahu semua pandai-pandai tapi malu kan? Okey, ada 3. Al-ismu min nahiyati al-adad ada tiga isim daripada kategori bilangan. Ada 3 iaitu apa? Al-mufrad wal muthanna wal jama'. Okey, beri saya satu contoh al-mufrad yang awak dah belajar dan awak ingat dan awak tahu. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Tafadhal.
Ada tak? Ahmad Nazuki, yallah. هذا. Ahmad Nazuki student ke bukan? Sorry, saya main panggil aja. Okey, okey yang mufrad. Kalimah yang mufrad. Contohnya? كتاب. Okey, kitabun. Okey. Ala sabil misal kitabun. Okey, lepas tu yang muthanna kitabani atau kitabaini. Madin al-jama'u. Jamak pun kita dah belajar plural. Plural terbagi kepada tiga. Jam'ul mudzakarus salim, muannatsus salim dan juga jam'ut taksir. Okey, so al-ismu min nahiyati an-naw' wal adad ni sangat-sangat pentinglah untuk pelajar-pelajar dan semua sekali lah untuk menguasai basic al-qawaid al-arabiyah. Macam saya cakap tadi lah, kita belajar ismul isyarah pun dia sebenarnya bersangkut paut semula dengan yang kita belajar tentang al-ismu min nahiyati an-naw' wal ismu min nahiyati al-adad. Okey, lepas tu, okey. Kenapa saya kata dia bersangkut paut Sebab kejap lagi kita tengok ismul isyarah. Memang ada juga kita kaitkan dengan al-naw' yakni muzakkar amil muannath wa kadzalika al-mufrad wal muthanna wal jama'. Okey. Okey semua, anak-anak semua ismul isyarah ni dia ada dua bahagian dia sebenarnya iaitu ismul isyarah lil qarib wa ismul isyarah lil ba'id. Ismul isyarah daripada segi apa yang menunjukkan jarak dekat dan ismul isyarah yang menunjukkan jarak jauh. Ismul isyarah tu secara ringkas maksudnya ialah kata tunjuk. Dalam bahasa Melayu kita ada kata tunjuk kan? Kita ada ini. Kita ada itu. Okey, kalau dalam sini dalam bahasa Arab ismul isyarah lil qarib membawa maksud ini. Untuk jarak dekat, qarib. Okey. Okey, ismul isyarah lil ba'id pula adalah kata tunjuk yang menunjukkan jarak jauh. Ba'id, okey? Yang membawa maksud dalam bahasa Melayu itu. Okey, kalau kita tengok perbezaan lah dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Arab khasnya. Okey, bahasa Melayu kita ada ini. Okey, contohlah. Contoh saya ada pen. Okey, so saya akan kata ini pen. Ini sebatang pen dalam bahasa Melayu. Okey, saya tanya awak. Kalau saya ada dua pen dekat saya sekarang ni. Saya ada dua pen. Apa kata tunjuk yang saya guna dalam bahasa Melayu? Tadi ini ini saya guna. Ini sebatang pen. Bila saya ada dua pen, saya cakap apa? Kata tunjuk dia. Ini juga kan? Ini dua batang pen. Kalau saya ada tiga pen pun saya akan cakap ini tiga batang pen. Kat sini kita nampak apa bahasa Melayu satu bilangan dia satu ke dua ke banyak ke semuanya sama dari segi istilah dia. Ini juga. Tapi kan berbeza dengan bahasa Arab. Kalau kita tengok untuk jarak dekat tadi kan lil qarib dia membawa maksud ini. Kita kena tengok pen ni dalam bahasa Arab apa? Qalamun. Okey, qalamun pen kita tengok dari segi nauk, jenis dia. Dia muzakkar ke muannath? Ada ta marbutah tak dekat akhir kalimah qalamun ni? Ada tak? Tak ada kan? Qalamun. Tak ada ta marbutah. So, untuk perkataan yang tidak ada ta al-marbutah, dia ialah al-muzakkar. Okey, itu dari segi nauk. Dari segi bilangan pula, dari segi adat, ini satu. So, dia mufrad. So kalau macam tu mufrad muzakkar, so kita kena gunakan ismul isyarah lil qarib ni adalah hadza. So kita kata hadza qalamun. Ini pen. Okey, ini sebatang pen, ini pen. Hadza qalamun. Tetapi kalau kita ada dua pen, kita tak guna hadza macam bahasa Melayu, ini juga. Ini sebatang pen. Ini dua batang pen. Ini. Maksudnya macam bahasa Melayu kekurangan lah mufradat. Inilah keunikan bahasa Arab kan. Even ini pun kita ada perbezaan. Even ismul isyarah pun ada perbezaan. Kalau kita ada dua batang pen, pen adalah qalamun, dia adalah muzakkar. Tapi sekarang ni ada dua, so qalamani. Bilangannya adalah muthanna. So untuk muthanna, muzakkar muthanna, ni kita gunakan hadani. Okey, hadani qalamani. Kalau satu pen, hadza
qalamun. 2 pen. Hadhani qalamani. Tapi dari segi makna tetap sama. Ini juga bahasa Melayu dia. Ini 2 batang pen. Semua-semua ni semua-semua daripada hadha, hadhani, haulai, hadhihi, hatani, haulai, ini semuanya membawa maksud ini. Okey, ada soalan tak nak tanya? Jelas tak ke pening saya punya penjelasan dekat awak ni? Ada soalan boleh tanya saya. Kalau tak ada saya proceed lagi. Okey, saya tunjukkan sikit tadi ini semua ni maksud ini. Okey, untuk lil ba'in, untuk jarak jauh kita ada dzalika yang menunjukkan, yang membawa maksud itu. Ini semuanya maksud dia itu. Dzalika untuk satu benda yang satu dan mudzakkar. Okey, kalau 2 mudzakkar dzanika. Ramai jamak mudzakkar ulaika. Kalau untuk seorang, untuk mufradah muannatsa tilka. Maksud itu, kalau 2 tanika. Kalau ramai, banyak ulaika. Okey. Okey, boleh tengok dekat sinilah ismul isyarah lil qarib. Okey, tengok ni kita kena perhatikan dari segi an-naw' dia mudzakkar ke muannas, lepas tu dari segi adat bilangan. Itu kita kena ambil perhatian lah. Tak bolehlah suka-suka je. Contohnya macam perkataan tu ada ta marbutah seperti mim sahatun. So kita kata nak kata ini ini whiteboard. Kita pun guna hadha. Tak boleh sebab kita kena tengok dari segi dia punya nauk, jenis dia. Adakah dia tu muzakkar amil muannas? Kalau kita tengok perkataan saburatun ada ta marbutah, so dia ialah muannas. So kalau muannas kita kena guna yang sini. Yang sekejap kerja saya mana kerja saya ni? Okey, kita kena guna hadhihi. Macam tu. Tak bolehlah guna hadha. Okey? Soalan ada tak? So saya ulang sekali lagi. Ismul isyarah lil qarib. Ismul isyarah lil qarib. Okey. Kita ada hadha untuk mufrad mudzakkar. Kita ada hadhani untuk muthanna yang dua, yang dual tu. Mudzakkar, 2 lelaki. Kita ada haulai untuk jamak mudzakkar, untuk ramai lelaki. Okey, kemudian untuk muannas pula kita ada hadhihi, dia ialah untuk mufradah muannatsa, seorang perempuan. Kita ada hatani musanna muannatsa dan juga haulai untuk jamak muannas. Ada soalan tanya Okey, ni contohlah untuk jarak dekat. Anggaplah yang tangan tu menunjukkan dia jarak dekat Okey, kita kata hadza mudarrisun. Sebab perhatikan dekat sini mudarrisun ni kita tengok dari segi nauk dia. Mudzakkar amil muannas, tengok tidak ada ta' al-marbutah fi akhir kalimah. Idzan al-kalimah tusyiru ila mudzakkaran, tusyiru ila al-mudzakkar. Okey. So mana kerja saya ni? Okey. So mudarrisun ni adalah mudzakkar, so kita guna ismul isyarah yang menunjukkan mudzakkar, iaitu kita gunakan hadza. Okey, kemudian untuk kitabun, untuk benda pula seperti kitabun. Kita gunakan hadza sebab apa? Tengok kalimah kitabun tak ada ta'al marbutah fi akhir kalimah, tak ada ta marbutah dekat akhir perkataan. So kita kena guna hadza sebab ini adalah untuk menunjukkan jarak dekat. Ismul isyarah lil qarib. Maksud dia, ini guru lelaki, hadza mudarrisun. Ini buku, hadza kitabun. Okey. Nantaqil ila hadzani. Kita beralih kepada hadzani kalau untuk 2 orang. Okey. Tengok dekat sini mudarrisani. Hunaka alif wan nun fi akhir kalimah menunjukkan dia muthanna kalau ada alif nun kat belakang kalimah ni. Ini adalah muthanna. Okey, muthanna mudzakkar hadzani. Jadi kita kena gunakan hadzani, maksud dia ini 2 orang guru lelaki. Hadzani mudarrisani. Tak boleh guna hadza. Kena guna hadzani. Okay, bersesuaian dengan kalimah ini yang menunjukkan dia muthanna mudzakkar. Okey, kemudian kita ada kitab, 2 buah kitab. Kita nak sebut, kita nak kata
Ini 2 buah buku. Okey, so kita kena guna ismul isyarat apa? Hadani. Sebab apa? Sebab kitabani. 2 buah buku ada alif nun dekat belakang menunjukkan dia mutanna. Lepas tu dia mudzakkar. Kitabun kan mudzakkar. Dia tidak ada ta'al marbutah fi akhir kalimah. So ismul isyarat yang sesuai ialah hadani kitabani. Hakadha macam tu Boleh Untuk jarak dekat tau. Okey. Masih lagi jarak dekat tapi untuk yang banyak, kuantiti banyak maksudnya lebih 3 orang ataupun lebih. Gambar saya 3 je tapi sebenarnya merujuk kepada 3 orang dan lebih. Okey, jadi ismul isyarat yang sesuai untuk 3 orang dan lebih itu kalau untuk orang untuk manusia kita gunakan haulai mudarrisuna. Unzuru, perhatikan ya, gunakan waw wa nun fi akhir kalimah. Adanya waw dan nun dekat akhir kalimah, dekat akhir perkataan itu menunjukkan dia adalah jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Okey, jamak mudzakkar. So kita kena gunakan haulai untuk membawa makna ini ramai guru lelaki. Okey, faham tu? Okey, tapi berbeza untuk benda. Tengok sini benda. Okey, untuk benda macam buku tadi, hadza kitabun. Ini satu buku. Kalau 2 buku tadi kita dah tengok hadzani kitabani. Tapi kalau untuk banyak buku kita tak boleh guna haulai. Kenapa? Sebab dia ghair akil, dia tidak berakal. Dia benda. So untuk benda, awak just ingat macam tu sahaja. Kalau untuk benda, kita kena guna ismul isyarat yang mufradah muannatah untuk seorang perempuan. So hadhihi kutubun. Tak boleh kita kata haulai sebab haulai tu dia khas untuk manusia. Okey? Jangan keliru tau. Untuk benda yang banyak, tak kiralah macam buku. Kalau buku, banyak buku, kutubun, kita kena guna hadhihi kutubun. Ini banyak buku. Contoh kalau pen tadi, nak kata ini banyak pen. Pen dia punya jamak dia adalah aqlamun. Qalamun jamaknya aqlamun. So kita kena juga guna hadhihi aqlamun. Okey, saya harap yang ini jangan keliru lah sebab inilah ada sikit macam keliru Okey. Ba'din ini adalah ismul isyarah untuk muannath pula. Kita ada hadhihi sabburatun untuk mufradah muannathah. Ini papan hitam. Tengok kat sini ada ta'al marbutah dekat belakang dia. So kita kena guna hadhihi khas untuk untuk muannas, seorang muannas Okey, tak boleh guna hadha. Okey. Lepas tu kalau pensyarah ini maksud dia pensyarah. Hadhihi muhadiratun. Hadhihi muhadiratun. Ini seorang pensyarah perempuan, ada ta'al marbutah fi akhir kalimah dan dari segi bilangan dia seorang. So untuk jarak dekat kita gunakan hadhihi. Okey, saya ulang. Hadhihi muhadiratun. Ini seorang pensyarah perempuan. Okey, yang ini pula hadhihi sabburatun. Ini sebuah papan hitam. Okey. Al-muhim penggunaan ismul isyarah kita mesti betul. Okey, melihat kepada an-naw' wal adad. Macam saya cakap tadi. Okey, untuk 2 orang pula jarak dekat masih yang membawa maksud ini. Okey, untuk 2 orang pensyarah perempuan, okey, naqul bil arabiyah muhadiratani. Muhadiratani. Okey, menunjukkan 2 orang perempuan. So ismul isyarah dia yang sesuai ialah hatani muhadiratani. Macam tu. Okey, dan 2 whiteboard ni hatani sabburatani. Tak boleh kita semua hadhihi. Tak sebab kita ada spesifik istilah untuk 2 muannas, 2 muzakkar. Macam tadi yang saya sebut tadi tak sama macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita pukul rata je semua ini kan. Kita just sebut bilangan je. Ini 2 buah papan hitam. Ini 2 orang guru. Kan bahasa Arab tak payah. Kalau agak-agaknya lah kalau mustami' orang yang dengar, kalau dia tak dengar perkataan yang belakang ni,
Contoh macam saburatani dia tak dengar, dia hanya dengar yang depan saja hatani. Tapi dia dah tahu dah merujuk kepada siapa, merujuk kepada dua perempuan. Itulah kehebatan bahasa Arab kan. Dia sangat tepat istilah yang digunakan tu Okey. Untuk ramai guru pensyarah-pensyarah perempuan. Okey, pensyarah-pensyarah kan orang kan manusia kan al-aqil kan, berakal. So kita gunakan haula'i muhadarat. Gunakan alif wa ta fi akhir kalimah untuk muannas kan, jamak muannas. Jadi untuk ini pensyarah-pensyarah perempuan, ini dia ialah haula'i. Bukan hadhihi, bukan hatani, walakin haula'i, merujuk kepada ramai pensyarah-pensyarah perempuan. Okey, ada pun yang ini benda kan? Okey, so benda macam tadilah kaedah dia, kita kena gunakan mufradah muannatsah hadhihi sabburat. Okey, kita tengok ismul isyarah lil ba'id. Sebelum tu ada soalan tak nak tanya? Kalau ada soalan, tak apa, boleh tanya, buka sahaja mikrofon dan boleh bertanya. Tak buka kamera pun tak apa. Ya Allah. Ataupun ada dalam kalangan pensyarah, apa tu yang lebih arif, yang mungkin nak tambah, bolehlah kot. Ataupun ada yang mana-mana saya tersalah, boleh maklumkan lah. Atau saya boleh proceed ke je? Laju sangat ke saya? Macam dah nak habis je ni. Okey tak Syaizatul Aznira? Boleh ikut saya tak? Boleh? Boleh. Saya boleh sambung Okey. Boleh Ustazah? Boleh sambung. Okey, syukran. Daya Jauhari juga. Okey, syukran Syaizatul Aznira. Okey, so kita nak sambung sekarang ismul isyarah lil ba'id. Tadi kita dah tengok jarak dekat. Semua tu maksud dia ini. Tak kira lah hadha, maksud dia ini. Cuma yang membezakan bilangan dan juga jantina. Ingat tu. Dia punya nauk dan dia punya al-adad. Okey. Lepas tu kita tengok hadha ni menunjuk kepada ini tapi untuk dua orang lelaki. Haulai ini untuk ramai lelaki. Lepas tu kita tengok hadhihi ini tapi untuk seorang perempuan. Hatani ini untuk dua orang perempuan. Haulai ini tapi untuk ramai perempuan. Okey, jadi sekarang kita nak tengok untuk jarak jauh yang membawa maksud itu. Sama juga dalam bahasa Melayu, semua pun itu. Itu seorang guru. Itu dua orang guru. Itu ramai guru. Itu seorang pelajar. Semua itu dia tak ada. Adakah kita pernah dengar? Itu seorang pelajar. Ita ada, ita ke ito ke ada, tak ada kan? Semua sama je istilah dia iaitu itu. Jadi kita dalam bahasa Arab tak sama. Kita ada istilah dia yang tersendiri. Kalau kita perhatikan dekat sini, ismul isyarah lil ba'id, kata tanya, kata tunjuk, kata tunjuk untuk jarak jauh yang maksudnya itu. Okey, dari segi bilangan dia muzakkar dan mufrad, kita gunakan dzalika, mufrad muzakkar. Dzalika maksud itu, tapi untuk siapa? Untuk seorang lelaki. Mufrad muzakkar. Kita guna dzalika. Okey. Kalau untuk dua orang lelaki, kita gunakan dzanika. Dzanika. Maksud dia itu, tetapi untuk siapa? Untuk musanna muzakkar. Untuk dua orang lelaki. Okey. Dan ulaika, maksud dia itu juga, tapi untuk siapa? Untuk ramai lelaki. Okey. Lepas tu kita boleh tengok. Kita boleh tengok tilka. Untuk muannas boleh tahu. Tilka untuk siapa? Tilka tu untuk mufrad muannas.
untuk seorang perempuan. Okey, lepas tu kita ada tanika. Tanika. Untuk siapa? Untuk musanna, untuk dua orang muannas. Musanna, muannas, dua orang perempuan. Dan ulaika untuk siapa? Untuk jamak muannas, untuk ramai perempuan. Okey. Jadi kalau sampai setakat ismul isyarah lil ba'id ni memang terang lagi bersuluh lah. Kalau bagi mereka yang tak kuasai lagi apa tu? Al-ismu min nahiyati an-naw, al-ismu min nahiyati al-adad. Saya harap kena murajaah lah supaya kita dapat catch up apa yang kita belajar pada malam ini tentang ismul isyarah dan kita boleh gunakan dalam komunikasi, dalam pembelajaran kita dengan penggunaan ismul isyarah yang betul. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Ismul isyarah lil ba'id maksudnya isim isyarah yang menunjukkan jarak jauh. Semua ni dzalika, dhanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika, semua ni maksud dia itu. Cuma penggunaannya sahaja berbeza mengikut kepada nau' dan juga adat, bilangan dan juga jenis dan juga bilangan. Okey. Kejap kenapa saya tak boleh gerak? Okey. Okey, so anggap je lah Anggap je lah tangan ni jauh tau. Okey, tu dia tunjuk jauh sangat. Okey. So nampak gambar tu? Ini ialah seorang jurutera. Konon-konon lah So kita nak kata itu seorang jurutera. So kita kena guna apa tu ismul isyarah yang mana yang sesuai? Yang sesuai ialah dzalika, itu. Okey, dzalika muhandisun. Tengok, jurutera lelaki kan? Muhandisun, seorang jurutera lelaki. So istilah yang sesuai, ismul isyarah yang sesuai untuk seorang lelaki ialah, untuk jarak jauh ialah dzalika. Macam tu. Okey, lepas tu lepas tu ini meja So kita gunakan dzalika maktabun. Okey, jauh ni kita tunjuk itu meja. Itu dzalika. Kenapa kita gunakan dzalika? Sebab maktabun kita perhatikan. Maktabun biduni ta'il marbutah fi akhir kalimah. Tak ada nyata marbutah dekat akhir kalimah ni. So dia adalah mudzakkar. Lepas tu dia satu sahaja. So seorang mufrad mudzakkar, seorang lelaki, seorang yang mudzakkar. So satu mudzakkar, so kita gunakan dzalika. Sama ada seorang ataupun satu. Okey? Boleh Okey, kita sambung lagi. Okey, sekarang untuk dua orang. Dua orang jurutera tu. Ada dua. Ini kan sebenarnya saya tak pastilah gambar ni bila tengok balik semula macam perempuan kan. Tapi kita anggap je lah lelaki. Okey. So dua orang jurutera lelaki. Kan. So bila dua orang kita nampak dekat sini gunakan alif wa nun. Walaupun tak ada gambar kan. Kalau tak ada gambar. Awak nampak dekat sini alif nun. Ini adalah tanda mutanna. Tanda yang menunjukkan kalimah tu dua orang. Dua orang lelaki. Muhandisani. So ismul isyarah yang sesuai ialah dhanika. Dhanika muhandisani. Okey, kalau untuk benda pun dua benda ni dan benda itu adalah mudzakkar, maktabani. So ismul isyarah yang sesuai ialah dhanika. Dhanika maktabani. Sama juga macam pen. Tadi kan saya kata pen kan. Qalamani. Kalau kita nak kata itu pen. Jarak jauh kan. So saya akan guna dhanika qalamani. Macam tu. Okey. Okey. Sekarang untuk ramai Untuk jarak jauh yang ramai. Yang mudzakkar, yang lelaki. Okey. Ni contohnya ramai engineers. Apa tu jurutera, ramai jurutera. So kita gunakan ulaika, muhandisuna, gunakan waw wa nun dekat belakang ni menunjukkan ramai lelaki, jamak mudzakkar salim. So kita gunakan ismul isyarah yang sesuai untuk itu. Itu ramai engineers, ulaika muhandisuna.
Okey, ulaika muhandisuna. Tetapi untuk benda, tengok ni, apa tu? Meja kan. Walaupun meja tu ramai, banyak, 3 ataupun lebih, kita tak boleh guna ulaika. Ulaika konsep dia sama macam haulai untuk jarak dekat tadi tu. Ulaika dan haulai untuk yang berakal, untuk orang. Yang ini benda, so tak boleh guna ulaika. Kita kena guna mufrad muannas yang untuk jarak jauh, iaitu tilka. Tilka makatib. Okey? Boleh? Okey, kita beralih kepada ismul isyarah yang muannas. Okey, yang perempuan pula. Yang lil ba'id untuk jarak jauh. Okey, tengok dekat sini saihatun. Saihatun maksudnya pelancong perempuan. Okey, tengok sini ada ta al-marbutah maksudnya perempuan seorang saihatun. Sebab apa seorang? Sebab belakang dia ni tak ada pun alif nun, tak ada waw nun, tak ada alif ta kan. So dia menunjukkan seorang sebab tak ada penambahan kat belakang ni. Alif nun ke, waw nun ke, alif ta tak ada. Okey, so untuk seorang pelancong perempuan, ismul isyarah untuk jarak jauh yang sesuai ialah tilka. Tilka saihatun. Maksud dia itu seorang pelancong perempuan. Okey? Itu tau untuk itu, tilka. Okey, itu sebuah kereta. So kita gunakan tilka sayyaratun. Tengok sini ada ta'al marbutah dekat belakang tu kan. So kita gunakan tilka sayyaratun. Itu kereta, itu satu kereta atau sebuah kereta. Okey, untuk 2 orang pelancong perempuan tadi, kalau ada 2 orang kita gunakan tanika untuk jarak jauh itu. Itu 2 orang pelancong perempuan. Pelancong perempuan kita nampak dekat sini saihatani. Saihatani hunaka alif nun dekat belakang ni. Okey, menunjukkan 2 orang lepas tu perempuan. Okey. Tani perempuan Saihatani. So tanika saihatani kita gunakan tanika untuk 2. Okey, 2 orang pelancong perempuan. Okey. Untuk 2 buah kereta sayyaratani. Okey, tadi kalau satu kereta, sebuah kereta kita gunakan tilka sayyaratun, tapi kalau 2 buah kereta kita gunakan tanika sayyaratani. Tanika 2 untuk maksud dia itu. Itu 2 buah kereta. Okey. Tanika maksud dia itu. Tadi kita dah tengok tilka maksud dia ini maksud dia itu tapi untuk satu sebuah kereta kan. Sekarang tanika itu tetapi untuk 2 buah kereta. Okey, untuk banyak ataupun ramai. Okey, kita gunakan ulaika saihat. Ramai pelancong perempuan. Tengok dekat sini ada alif ta dekat belakang dia. Okey, menunjukkan jamak muannatsus salim. So kita gunakan ulaika ramai pelancong-pelancong perempuan. Okey, kemudian untuk kereta kita tak boleh guna ulaika sebab ingat ulaika dia sama macam haulai untuk orang. Kalau bukan orang tak boleh guna ulaika, kita kena guna yang mufrad muannas. Mufrada muannatha. So dekat sini tilka sayyarat. Okey, kejap Okey, so ini ialah hiwar yang mudah sahaja tentang yang ada penggunaan ismul isyarah. Okey, ada tak yang volunteer nak bacakan hiwar ni dalam kalangan pelajar? Boleh cuba? Ada tak? Siapa nak cuba baca? Hiwar ataupun muhadathah di antara Khalid dan juga Laila. Conversation Khalid dan juga Laila. Ada yang nak cuba? Saya nak cuba boleh? Okey, boleh. Lagi seorang Daya nak jadi Khalid ke Laila? Saya Ustazah. Okey, Rabiatul. Okey, Santuma. Okey, tafadhali ya Dayah dulu kot, Khalid. Lepas tu Rabiatul jadi Laila. Boleh. Okey. Ibda'i. Sabahal khair. Sabahal
Nur. Man haza ya Laili? Laila. Yang itu Laila tau. Sebab dia tak ada titik kat bawah tu alif maqsurah. Laila. Maratan ukhra mungkin? Okey, sudah. Man Sekali lagi. haza ya Laila? Baik. أخي اسمه زيد. Hal huwa talib? نعم هو طالب. Wa man hazihi? هذه أختي اسمها سلوى. Oh, minta Wahai maaf saya typo ni. Ni sebenarnya bukan ismuha. Okey, minta maaf ni salah. Rabia tu boleh baca sekali lagi. Hadhihi ukhti ismuha Salwa. Terbalik, sorry. هذه أختي اسمها سلوى. wa hal hiya talibah? لا هي مدرسة. Okey, hiya mudarrisah. Okey. Dekat sini kan awak perhatikan, dekat sini ada syadda ni, sabdu ni, mudarrisah maksud dia guru perempuan. Kalau madrasah tu maksud dia sekolah. Perhatikan tau. Kalau ada syaddah ni, maksud dia mudarrisah, maksud dia guru perempuan. Tapi dia kalau kosong saja tak ada syaddah tu, dia madrasah tu sekolah. Okey. Boleh cuba sekali lagi Rabiatul Iranani yang ini? La, hiya mudarrisah. لا هي مدرسة. Okey, Aiwa. Jazakumullah khairan. Okey, bagus. Terima kasih Dayah, Hidayah dan juga Rabiatul Irnani. Okey, kelas. Kita perhatikan dekat sini kan, walaupun basic sahaja. Hiwar ni, muhadathah ni basic sahaja. Tetapi, kalau kita perhatikan betul-betul, memang kita sebenarnya banyak menggunakan ismul isyarah. Dan sekaligus menunjukkan ismul isyarah ni sebenarnya penting dan kita kena faham dan tahu macam mana nak gunakan dalam conversation, dalam hiwar, dalam penulisan kita. Okey, saya bacakan sekali lagi, boleh semak sama-sama perbualan di antara Khalid dan juga Laila. Sabah al-khair, sabah an-nur. Man hadha ya Laila? Okey, unzuru. Kita gunakan hadha. Okey, man hadha ya Laila. Okey, sabah al-khair tu tahu kan? Maksud dia selamat pagi. Okey, sabah an-nur, selamat pagi. Man hadha ya Laila? Siapa ini? Hadha. Okey, ini adalah ismul isyarah lil qarib. Okey, Khalid tanya dekat Laila, siapa ini? Wahai Laila. Okey, tengok Laila jawab apa? Hadha akhi. Ini abangku, ini abang saya. Ismuhu Zaid. Nama dia Zaid. Okey. Tengok, kita guna hadha. Kenapa kita gunakan hadha? Sebab kita merujuk kepada abang, akhun. Abang kan lelaki. Sebab itu kita gunakan hadha. Kita tak tanya dekat Laila, man hadhihi ya Laila? La. Tapi kita gunakan man hadha ya Laila sebab kita nak tanya dekat orang tu yang lelaki. Dekat abang, okey, saudara lelaki kan. So Laila pun bagi tahulah hadza akhi ismuhu Zaid. Okey, kemudian Khalid tanya lagi. Mungkin dia nampak pula mungkin dia tanya lagi, hal huwa talib? Okey, ni tak ada ismul isyarah lah. Hal huwa talibun? Adakah dia tu seorang pelajar? Naam, huwa talibun. Ya, dia seorang pelajar. Okey, tengok lagi Khalid nampak pula perempuan tu. So dia nak tanya siapa pula yang perempuan lagi seorang ni. Tadi dia dah tanya yang lelaki tu, dah tahulah jawapannya itu adalah abang kepada Laila. Namanya Zaid. So sekarang dia tanya, wa man hadhihi? Dan siapa pula yang ni? Wa man hadhihi? So Laila jawab, hadhihi ukhti ismuha Salwa. Okey, jadi Laila pun beritahu dekat Khalid, ini ialah kakak saya. Namanya Salwa. Okey. Okey, lepas tu dia tanyalah, wa hal hiya talibah? La hiya mudarrisah. Adakah dia pelajar? Bukan, dia adalah guru. Okey, tengok basic je conversation kita, tapi kita gunakan ismul isyarah antara sedar dan tak sedar lah. Sama juga kalau kita menulis karangan ke, nak buat ayat ke kan. Kita sebenarnya banyaklah guna ismul isyarah. Sebab tu kita kena faham macam mana nak gunakan dengan betul. Okey, tengok yang ini sama saja sebenarnya conversation dia. Cuma kat sini kita nampak dia gunakan ismul isyarah lil ba'id. Okey, masa al-khair, masa an-nur,
Man dzalika ya Aisyah? Siapa tu? Siapa yang tu yang menunjukkan jarak jauh? Mungkin dia nampak tu dari jauh Tu dia tanya man dzalika ya Aisyah? Lepas tu Aisyah bagi tahu, dzalika akhi ismuhu Ahmad. Untuk jarak jauh kita gunakan dzalika. Okey, so ni sama sahaja. Hal huwa talib? Naam, huwa talib. Okey, untuk jarak jauh perempuan seorang perempuan. Wa man tilka? Tilka ukhti ismuha Bushra. Wa hal hiya talibah? La, hiya mudarrisah. Okey, pun kita gunakan ismul isyarah. Cuma yang ini untuk lil ba'id. Apa ni? Okey. Okey, so ini ialah tadribat. Saya nak minta kerjasama lah dekat pelajar-pelajar. Boleh cuba jawab soalan ni. Ada alif, ba, jim, dal, ha. Ada 5 soalan. So, tengok soalan dia. As-soal imla al-faragh biwadda'i ism al-isyarah al-munasibah. Okey, dia suruh penuhkan tempat kosong dengan meletakkan ismul isyarah yang sesuai. Dia tak spesifikkan sama ada ismul isyarah tu lil qarib atau ismul isyarah lil ba'id. Dia tak mention pun, dia tak sebut pun kat situ. So maksudnya awak bebaslah asalkan betul dari segi dua perkara yang kita sebutkan tadi, min nahiyatin naw' al-mudzakkar wal muannath dia, dan juga dari segi al-adad, min nahiyatil adad dia al-mufrad wal muthanna wal jama'. So saya bagi peluang untuk awak cuba. Okey, siapa yang nanti dah dapat jawapan untuk soalan yang alif, boleh bagi tahu dekat kita semua. Okey, soal alif saya bacakan Al-faragh sayyaratun jadidatun ishtaraha li abi. Okey, so apa ismul isyarah yang sesuai? Kalau ada orang lain nak cuba, ya Allah, tafadhal. Ustazah nak cuba boleh? Okey, bagus Fatin. Iman Insyirah. Panjang nama nanti Okey, ya Allah Fatin. Hazihi. Okey, ahsanti mumtazah. Hadhihi. Okey, cuba Fatin bacakan penuh ayat tu. Kalau masuk ismul isyarah. Hazihi sayyarah jadidah ishtaraha li abi. Okey, mumtazah. Hadhihi sayyaratun jadidatun ishtaraha li abi. Student Ustazah Suzana ke? Ha. Patutlah. Dah agak dah ni. Okey. Cemerlang Okey, hadhihi sayyaratun jadidatun ishtaraha li abi. Okey, kelas. Tadi Fatin dah beritahu jawapan dia hadhihi. Ini kereta kan, sebab ta al-marbutah menunjukkan muannats, lepas tu satu saja kereta mufradah muannatah. So kita gunakan hadhihi. Okey, itu untuk jarak dekat. Hadhihi kan jarak dekat kan? Okay, saya nak tanya, kalau kita nak pilih, nak tulis jawapan untuk ismul isyarah yang menunjukkan lil ba'id, untuk jarak jauh. Siapa nak cuba? Ada yang nak cuba tak? Saya cuba. Okey, tafadhali. Tilka. Okey, ahsanti Hidayah Jauhari. Okey, tilka. Okey, cuba Hidayah bacakan, habiskan ayatnya. Tilka sayyarah jadidah ashtaraha li abi. Okey, ahsanti. Tilka sayyaratun jadidatun ishtaraha li abi. Okey, so ada dua jawapan dekat situ. Dua-dua pun jawab, awak jawab betul. Tak kisah lil qarib ataupun lil ba'id. Asalkan macam saya kata tadi, dari segi naw' dan dari segi adat dia betul. Dari segi mufrad, dari segi mudzakkar muannas dia betul. Dan juga dari segi mufrad muthanna jama'. Sebab soalan ni dia general dia tak mention pun untuk spesifik apa-apa ismul isyarah lil qarib ke lil ba'id. So kita bebas. Tapi kena jawab dengan betul. Janganlah awak tulis dekat sini dzalika. Confirm salah. Sebab dekat sini sayyaratun muannats, tak bolehlah kita jawab dzalika. Itu memang dah fail lah. Kan? Syarat yang pertama dari segi naw' tu dah salah. Okey, kita tengok yang ba pula. Soalan ba ni, tengok al-faragh al-muslimuna yusalluna fi al-masjid. Okey, so apakah ismul isyarah yang sesuai untuk kita letak dekat situ? Okey, saya nak awak cuba.
Siapa yang dah ada jawapan boleh tulis bagi tahulah jawapan dia apa. Salah tak apa. Kita belajar. Ustazah, saya tak tahulah betul ke tak. Tapi ulai. Okey, betul lah tu. Kenapa awak macam tak Kenapa awak tak yakin? Takut salah. Tak apa, salah tak apa, biar kita salah sekarang kan. Yang penting saya nak awak cuba muhawalah jayyidah. Bagus sangat percubaan awak tu. Betul lah. Betul sangat awak jawab tu Syaizatul Aznira. Awak tengok dekat sini al-muslimuna. Kat sini kan ada waw wan nun. Waw nun yang menunjukkan jamak muzakkar salim kan. Kan saya kata kalau orang, so kita gunakan haulai ke tadi awak jawab? Syaizatul ke ulaika? Ulai. Haulai. Haulai maksud dia apa Syaizatul? Maksud dia apa Syaizatul? Haulai tu yang awak jawab tu. Maksud dia apa? Ini. Okey ini. Ini untuk berapa orang? Tiga atau lebih. Tiga atau lebih. Muzakkar ke muannas? Baik, Mu'anas. Muannas betul ke muannas tu? Kejap. Muzakkar. Muzakkar. Okey, betul. Ahsanti. Jadi jawapan dia haula'il muslimuna yusalluna fil masjid. Maksud dia ini orang-orang muslim yang solat di masjid. Itu untuk jarak dekat. Kita gunakan haula'i. Untuk jarak jauh, siapa nak cuba? Untuk jarak jauh. Apa jawapan dia? Apa yang sesuai kita tulis untuk jarak jauh? Ulika. Okey, betul. Ulaika. Ulaika. Okey, betul. Ahsanti. Tengok betul dah. Kan? Yang penting kita kena cuba. Tak cuba kita tak tahu betul ke salah. Okey, so jawapannya ulaika al-muslimuna yusalluna fil masjid. So boleh dua. Maksudnya tengok awak maksudkan ini ke awak maksudkan itu. Kalau awak maksudkan ini, so gunalah haula'il muslimuna yusalluna fil masjid. Tapi kalau awak maksudkan itu, maksudnya jarak jauh je awak nak tunjuk kan. Itu orang-orang muslim yang solat kat masjid tu jauh je awak duduk. So awak gunakan ulaika. Macam tu dia pusing-pusing macam tu je. Okey, cuba kita tengok yang jim. Al-faragh faslani wasi'ani nadrusu fihima. Okey, tempat kosong faslani wasi'ani nadrusu fihima. Okey, ismul isyarah apa yang sesuai kita letak kat situ? Okey, saya nak percubaan-percubaan yang hebat-hebat semuanya. Ya Allah. Boleh bincang dulu dengan kawan juga. Munaqasyah dulu. Siapa dah dapat jawapan boleh buka je mikrofon dan jawab. Ustazah. Okey. Fatin. Hazani. Hadani faslani wasi'ani nadrusu fihima. Okey, Fatin saya nak tanya. Itu untuk jarak dekat ke jarak jauh? Jarak dekat. Okey, jarak dekat lil qarib. Hadani faslani wasi'ani nadrusu fihima. Okey, kalau untuk jarak jauh Fatin, saya nak kata itu jauh kan? Itu dua buah kelas yang luas yang kami belajar di dalamnya. So apa ismul isyarah yang sepatutnya saya gunakan? Zanika. Okey, betul. Dhanika. So ada dua kat situ. Kalau kita masukkan ini dua buah kelas yang kita belajar dekat dalamnya tu, kita gunakan hadhani faslani wasi'ani nadrusu fihima. Tapi kalau kita nak kata itu dua buah kelas yang besar, yang luas yang kami belajar dalamnya, so kita gunakan dhanika. Okey, ahsanti Fatin. Okey, seterusnya dal, lepas tu sikit lagi Okey. Dal, safara, tempat kosong,
As-saihu ila London. London bil-ta'irah. Okey. So apa ismul isyarah yang sesuai tu? Yang kita nak bubuh situ. Ya, ya. Saya ada dengar suara tu. Haza? Aiwa, sahih. Okey, cuba Syaizatul bacakan, habiskan ayat tu. Safar haza as-sahihu ila London bi at-ta'irah. Okey, ahsanti Syaizatul Aznira. Safara hadhani. Hadhani, sorry. Hadha. Safara hadha as-saihu ila London bil-ta'irah. Okey. Kita perhatikan dekat sini, kita nak tengok safara ke nak tengok as-saihu ke? Yang senang kita tengok as-saihu lah. Kan dia punya isim dia as-saihu tu, tengok dekat sini tidak ada ta marbuta, tak ada kalau tak ada ta marbuta maksud dia muzakkar. Lepas tu dia tak ada alif nun, waw nun, alif ta, semua tak ada penambahan kat belakang ni. Okey, so dia menunjukkan seorang mufrad muzakkar. So kita gunakanlah ismul isyarah yang menunjukkan mufrad muzakkar yang jarak dekat. Hadha safara, hadha saihu ila London bil-ta'irah. Kalau untuk jarak jauh apa di kelas? Jarak jauh ialah dhalika. Safara dhalika. As-saihu ila London bil-ta'irah. Okey, yang terakhir wasalat. Wasalat. Okey, apa? Min jami'ati Malaqah. Okey, dekat sini. Okey, cuba dulu. Siapa boleh cuba jawab sebelum saya jelaskan jawapannya? Oh, sorry. Ni ada tertinggal ni perkataan dekat sini ni. Saya tak pandai dah nak adjust kat sini. Okey, tak apalah. Soalan yang ni saya KIV. Sepatutnya kat sini kena ada perkataan lain, iaitu contohlah wasalat, tempat kosong, al-muhadaratu min jami'ati Malaqah. So dekat situ kita tengok perkataan al-muhadaratu, seorang perempuan kan. So kita gunakan hadhihi. Wasalat hadhihi muhadaratu min jami'ati Malaqah, ataupun wasalat tilka al-muhadaratu min jami'ati Malaqah. Okey, ada tertinggal kat sini. Okey, tak apa. Okey, so kita nak tengok lagi satu bentuk soalan. Okey, Ajib. Okey, ni abaikan salah ni. Ajib anil as'ilah kama fil mithal. Okey, tengok misal dia. Hal hadha baituka? Okey, tengok tak dalam kurungan ni dia bubuh Khalid kan. Hal hadha baituka, dalam kurungan Khalid. So dia punya jawapannya la hadha baitu Khalid. Okey. Kejap Itu habis pula. Okey. Lepas tu, cuba awak tengok soalan alif. Hal hadhihi sayyaratuka? Adakah ini kereta awak? So, awak kena jawab mengikut yang dalam kurungan. So, kat sini kena jawab bukanlah. Bukan. Tapi ini kereta guru. Okey, siapa nak cuba jawab? Tengok macam mana bentuk jawapan yang contoh tu. Hal hadha baituka? La. Hadha bait Khalid. Okey. Kalau soalan ni, hal hadhihi sayyaratuka? So, siapa nak cuba jawab? Saya. Kakak aku bukan mic tu. Saya. Aida. Sekejap saya punya bateri tak masuk pula. Okey. Okey, siapa tadi nak cuba jawab? Sorry gangguan. Aida ke nak cuba? Siapa nak cuba tadi? Saya. Okey. Tafadhali Aida. La, haza mudaris. Azam Mudaris. Betul ke macam tu? Betul. Okey, hampir betul tapi kena baiki sikit lagi Aida. Kita kena jawab macam ni. La hadhihi sayyaratu al-mudarris. Macam tu. Soalan dia, hal hadhihi sayyaratuka? Adakah ini kereta awak? So sekarang ni bukan kereta awak kereta al-mudarris kan. So kita jawab macam mana? Kita jawab macam ni. La hadhihi
sayyaratu al-mudarrisi. Macam tu. Okey, cuba sekali lagi Aida repeat betul saya punya jawapan tadi. لا هذه سيارة المدرس. Okey, ahsanti. Betul, bagus La hadhihi sayyaratu al-mudarrisi. Okey, tengok soalan ba. Okey, boleh cuba. Hal hadhihi haqibatuka? Adakah ini beg awak? So sekarang bukan beg awak tapi beg Laila. So macam mana? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba jawab? Boleh? Soalan yang ba. Ada yang nak cuba? Daya mana Hidayah? Saya. Ada lagi Ada. Okey. Cuba Hidayah, cuba jawab soalan bak tu. لا هذه حقيبة ليلى. Aywa, sahih. Okey, mumtazah. Macam tu Hal hadhihi haqibatuka? Kalau bukan haqibah kita, bukan beg kita, so kita jawab la. Hadhihi haqibatu Laila. Okey, yang Jim. Hal tilka ta'iratu Ahmad? Oh, kayanya Ahmad ni. Adakah itu kapal terbang Ahmad? So bukan kapal terbang Ahmad, tapi kapal terbang Zaid. Okey, siapa nak cuba? Yallah, sikit lagi. Ya Ustazah. Okey, syukran Rabiatul Irnani. Tafadhali. La tilka ta'irah Zaid. Aywa, sahih, mumtazah, ahsanti. Okey, hal tilka ta'iratu Ahmad, adakah itu kapal terbang Ahmad? So jawapannya ialah la tilka ta'iratu Zaid. Okey, kita follow sahaja dia punya ismul isyarah dekat soalan. Okey. Dan yang terakhir sekali, hal dhalika qalamuka? Tapi bukan kolam kita, bukan pen kita, tapi pen akhi, pen abang kita. Okey. Last, siapa nak cuba? Mana situ? Syaziatul? Syazatul, mana? Okey, cepat yang last sekali. Last sekali. Zalika kolam ahi. Okey, syukran Alia Adriana. Semula boleh Alia. Sorry, sibuk baca nama awak tadi. Okey, maratan ukhra mungkin? Alia? Tafadhali Alia. La zalika kolam ahi. Okey, betul-betul bagus ahsanti. Hal dzalika qalamuka? Adakah itu pen awak? So bukan pen awak, so awak jawab la. Dzalika qalamu akhi. Okey. Perhatikan dekat sini Satunya kita gunakan ismul isyarah mesti betul sesuai dari segi nauk dan juga adat macam yang kita cakap daripada tadi tu kan. Okey. So kat sini sayyaratun. So kalau kena kata ini kereta awak, adakah ini kereta awak? So kita gunakan hadhihi. Okey, sama juga macam ni. Kalau kita nak kata adakah ini beg awak? Hadhihi haqibatuka. Okey, tapi kalau kita nak kata itu, kita gunakan tilka. Kita nak cakap sebab ta'irah muannaf kan? So kita guna tilka. Kolam mudzakkar, so kita gunakan dzalika. Okey. Bukan sahaja dari segi itu, tapi dari segi menjawab. Sebab ini kan soalan, so kita nak menjawab kepada persoalan yang ditanyakan tu, kita kena ikut ismul isyarah yang sama, yang betul. Jangan awak terlebih-lebih pula kan. Contoh, ditanya hal hadhihi sayyaratuka, awak pergi jawab la hadha sayyaratu mudarris. Kan dah contradict, dah berbeza, takhtalif. Sedangkan sayyarah mesti hadhihi. Jangan awak pergi jawab la
Hadha. Hadha sayyaratul mudarrisah. Confirm memang tak betul, memang salah. Dengar apa pelik. Kita tanya hadhihi, dia pergi jawab hadha. Kita tanya tilka, dia jawab dhalika. Itu salah. Okay, so kita dapat belajar yang baru juga, benda yang tambahan lagi untuk menjawab soalan. Kalau kawan kita tanya, so kita dah tahu dah, kena ikut ismul isyarah yang sesuai. Bukan berbeza dekat jawapan. Sama sahaja macam soalan. Kalau hadhihi, jawab dia mesti hadhihi juga. Hadha, dhalika, tilka, wa ma ila dhalik. Okay? So, saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Kalau ada persoalan nak tanya, boleh tanya. Ataupun ada yang tak clear, nak saya ulang ke dan sebagainya. Bolehlah. Silakan. Simple-simple je, santai-santai je. Saya harap memberi manfaat, dan kalau saya boleh nak recap balik apa yang kita belajar pada malam ni, kita belajar tentang ismul isyarah yang paling basic sekali, ismul isyarah, dan yang paling senang sekali kita nak ingat ismul isyarah tu dalam bahasa Melayu, maksudnya kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Melayu, ini, itu kan. Macam tu juga dalam bahasa Arab, kita ada lil qarib, maksud dia ini. Lil ba'id, maksud dia itu. Tapi dia ada banyak istilah dia. Okay, untuk seorang lelaki lain, dua orang lelaki lain, ramai lelaki. Okay, seorang perempuan, dua orang perempuan, ramai perempuan. Okay, so itu saya harap semua orang dah kuasai. Okay, ada soalan tak? Ataupun kalau tak ada, saya nak tanya satu soalan terakhir untuk semua. Untuk semua pelajar. Kita tak ada mention, tak ada cerita pun ni tadi. Tapi saya tak tahulah awak perasan ke tak perasan. Cuma saya nak tanya. Kalau awak tak ada soalan lah. Ada tak soalan lagi? Alia Adriana, Rabiatul Irnani, yang appear kat saya je saya baca nama ni. Semua-semualah, tak nampak semua ni. Ada soalan tak? Ataupun kalau tak ada, saya nak tanya soalan akhir. Ada soalan saja. Tak ada Fatin. Okey, kalau tak ada saya tanya soalan. Cuba jawab soalan saya tau. Simple je. Tadi kita kan belajar ismul isyarah tu. Untuk seorang lelaki, dua orang lelaki, ramai lelaki, seorang perempuan, dua orang perempuan, ramai perempuan, untuk jarak qarib, untuk jarak ba'id kan. Okey, soalan saya. Soalan saya dengar betul-betul tau. Okey. Macam mana kita nak gunakan ismul isyarah yang macam mana? Yang mana satu? Kalau contoh tadi gambar guru kan. Okey, kalau guru tu tadi saya bagi kalau dua orang, dua-dua lelaki. Tapi kalau saya bagi gambar ataupun saya merujuk kepada guru tu seorang lelaki, seorang perempuan. Jantina dia berbeza ni. Okey. So saya nak gunakan ismul isyarah qarib untuk jarak dekat apa? Yang mana satu saya nak guna? Ada tak jawapan? Yang mana satu? Kalau dia dah habis tadi, saya ensure dulu. Azhar, boleh ulang balik tak? Tak faham. Tak faham. Berbelit-belit Okey. Sekejap baru saya nampak muka ramai. Okey. Macam ni soalannya. Tadi kan kita dah tengok, kita dah kongsi sama-sama. Kita dah belajar dah ismul isyarah tu. Untuk seorang lelaki, kalau jarak dekat kan, untuk seorang lelaki hadha. Untuk dua orang lelaki hadhani. Untuk ramai lelaki haulai. Kan? Kalau untuk perempuan pula, hadhihi seorang perempuan, hatani dua orang perempuan, haulai ramai perempuan kan. Okey, sekarang saya nak tanya, macam mana kalau kita nak ismul isyarah apa yang sesuai kalau kita nak merujuk kepada seorang lelaki, seorang perempuan. Kalau contoh-contoh yang saya bagi tadi, ada dua lelaki ataupun ada dua perempuan. Tapi sekarang saya nak kalau seorang lelaki, lepas tu seorang perempuan. Ismul isyarah yang mana satu saya nak guna? Faham ke? Ke berbelit lagi? Guna hazani. Fatin kata hadani. Saya nak tahu kenapa nak guna hadani. Kenapa kita tak guna apa tu? Hatani untuk dua orang perempuan. Kenapa? Betul ke kita kena guna hadani tu? Tak apa, jawab je. Salah tak apa. Tak tahu dah saya sebab apa.
Tapi rasanya kalau ada lelaki dengan perempuan dia kena guna lelaki punya. Maksudnya Betul lah tu. Betul. Memang itulah jawapan dia. Tepat sekali. Syukran. Ahsanti Fatin Iman Insyira. Betul lah. Sebab dalam bahasa Arab ni, kalau dalam kawaid dia, lelaki tu dia mendominasi. Walaupun ada seorang lelaki, seorang perempuan, kita kena pilih yang lelaki. Kalau ismul isyarah, kita kena gunakan ismul isyarah yang merujuk kepada dua orang lelaki. So, kita kena gunakan untuk jarak dekat hadani. Macam tu. Kalau untuk jarak jauh pula, kita kena gunakan dhanika. Kita tak boleh guna tanika ataupun kita tak boleh guna kalau untuk jarak dekat hatani tak boleh. Okey, sama juga kalau dalam bilangan yang banyak. Contoh, ada 3 orang perempuan dan seorang lelaki. Lelaki tu ada seorang je. 3 perempuan, seorang lelaki. Ataupun 2 perempuan, seorang lelaki lah, senang. Maksudnya 3 orang kan. So, dia adalah jamak ramai kan. So, kita nak guna jamak yang muzakkar ke jamak yang muannas? Muzakkar. Bagus. Hasanah Kamil. Ahsanti. Sebab apa alasan dia yang macam Fatin tadi cakap? Sebab dia kena mendominasikan yang lelaki punya. Betul. Ahsanti. Bagus Hasanah. Okey, sebab dalam kawaid bahasa Arab ni, lelaki tu mendominasi. Walaupun dalam kelas tu ada 25 orang perempuan, tiba-tiba datang seorang lelaki, kita dah kira dah semua tu sebagai lelaki. Jadi dari segi ismul isyarah, kita kena gunakan ismul isyarah yang lelaki. Iaitu untuk jarak dekat, kita kena gunakan haulai. Untuk jarak jauh, kita kena gunakan ulaika. Macam tu. Okey. Tetapi kalau macam mana situasi dia berbeza. Contoh dalam kelas tu ada 25 orang. 24 orang lelaki. Lepas tu ada seorang saja perempuan. Ini terang lagi bersuruh lah kan. Kita nak guna apa? Untuk muzakkar ke? Guna yang muzakkar ke? Guna yang ramai muannas? 24 perempuan, 24 lelaki, seorang perempuan. Jamak muzakkar ke nak guna atau jamak muannas? Muzakkar juga. Muzakkar. Okey, itu memang terang-terang lah. Okey, lelaki memang mendominasi. Even dia seorang pun kita kena guna lelaki semua. Apatah lagi kalau dia ramai lelaki dan seorang saja perempuan. Sebab kenapa saya bagi tahu macam ni? Sebab ada dah pernah pengalaman saya bila saya explain, saya beritahu, okey, yang kalau seorang lelaki dan ramai perempuan, okey, kita guna lelaki sebab lelaki tu mendominasi. Tapi ada juga dalam kalangan pelajar, dia tak berapa clear bila saya tak mention kalau ramai lelaki, seorang perempuan, dia ingat kena terbalik, kena guna yang perempuan. Tak Sebab tu saya bagi tahu sekali lagi. Lelaki dia seorang pun dia mendominasi, apatah lagi dia ramai. Memang kita kira lamsam semuanya lelaki. Okey, tapi kalau perempuan, 2 orang perempuan memang 2 orang perempuan lah. Ramai perempuan memang ramai perempuan lah. Memang kita kena guna yang muannas. Dia isu dia dekat sini kalau dia tiba-tiba wujud pula sang lelaki itu. Okey, mat kilau itu. Mat kilau tiba-tiba kan. Okey. So kita kena jadikan dia semua jadi muzakkar. Okey, faham tu? Boleh? Ada ke lelaki dalam boleh. nampak nama lelaki? Ada. Afiq Syamil. Ni ke? Student ke? Okey, saya rasa itu sajalah perkongsian saya. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, kalau awak tak ada apa-apa nak tanya, saya rasa itu sajalah perkongsian saya pada malam ini. Yang penting, sekali lagi, kena kuasai ismul isyarah. Kalau agak-agak macam, macam blur-blur tu, awak kena tengok balik semula, murajaah balik semula dari segi aqsamul kalimah al-arabiyah, dari segi al-muzakkar wal muannas, dari segi mufrad, muthanna dan juga jamak. So insya-Allah awak akan mudah untuk mempelajari ismul isyarah, awak akan mudah mempelajari yang seterusnya lah, dhamir, ismul mausul, ismul mausul, lepas tu dhamir, semuanya bersangkut paut semula dengan al-ismu min nahiyatin naw' muzakkar muannas, al-ismu min nahiyati al-adad mufrad muthanna jamak. Okey. Rasa saya itu saja kot. Aktafi bihadzal qadar. InsyaAllah naltaqi
Tak tahulah bila nak jumpa lagi Okey, semoga bermanfaat. Okey, jazakumullahu khairan kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran semuanya. Syukran Ustazah. Syukran, Okey. Ustazah. Okey, Afwan. Syukran saja. Okey, Okey. syukran Ustazah. Okey, syukran jazilan ya Ustazah Nur Hidayah daripada Unimel. Okey, di atas perkongsiannya yang sangat bermakna. Okey, dan saya rasa ini adalah first time kita bergabung 3 kampus untuk mendengar daripada penceramah luar. Okey, kalau tidak kita bersama dengan lecturer-lecturer kita sahaja. Okey, alhamdulillah sempat untuk kita bergabung 3 kampus dan kita saling insya-Allah ada dia punya silaturahim tu ya untuk ketiga-tiga kampus kita. Okey, kalau tidak kita jumpa kawan-kawan kita sahaja walaupun secara online. Tapi insya-Allah malam ni agak bermakna pada kita sebelum awak semua menutup menutup tirai pembelajaran bahasa Arab untuk kursus diploma, untuk kursus tourism ni. Kita kan 4 semester belajar bahasa Arab daripada bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, kemudian tourism 1, purpose for tourism 1 dan purpose for tourism 2. InsyaAllah mungkin ada kelas, ini adalah kelas yang terakhir lah ataupun perkongsian ilmu dalam bahasa Arab yang terakhir untuk sepanjang awak dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan diploma kan. Jadi ini adalah yang last, insyaAllah mungkin last lah. Okay, kalau mungkin ada yang ada kelas last esok ke. Tapi Terengganu rasanya dah hari ini last kan Ustaz Nazuki. Okay, ni Ustazah Hidayah, kita ada Ustaz Ahmad Nazuki daripada UiTM Cawangan Terengganu. Ni otai ni. Kita punya pakar. Okey. Jadi insya-Allah saya harap perkongsian pada malam ini dapat memberi manfaat lah untuk penggunaan para pelajar semua menggunakan ismu isyarah ni dalam komunikasi harian. Okay? Mungkin awak mungkin belum dapat apply sekarang, tapi sebagai kan awak dalam diploma tourism ni, mungkin suatu hari nanti awak akan gunakan, ada yang akan jadi mutawif ke, kita mana tahu kan, sebab student saya sebelum ni pun ada yang sekarang ni jadi mutawif. Okay, menggunakan bahasa Arab ni, insyaAllah. Alright. Okay, saya rasa kalau tidak ada apa-apa, kita tamatkanlah sesi webinar kita pada malam ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada penceramah kita, Ustazah Nur Hidayah. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana sudi memberi ilmu kepada anak-anak UiTM ni. Okay. Begitu juga Ustaz Ahmad Nazuki daripada UiTM Terengganu, Ustazah Farhana daripada Sarawak, dan Dr. Ibrahim dia terpaksa keluar awal tadi sebab ada mesyuarat lain. Okay, dan dia sampaikan salam lah kepada Ustazah Nur Hidayah. Okay, so kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Okay, dan satu lagi jangan lupa isi attendance ya. Mungkin Ustaz Nazuki boleh bagi link attendance kepada pelajar di UiTM Terengganu dan Ustazah Farhana UiTM Sarawak. Okay, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, syukran Ustazah. Syukran Ustazah.